Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Faslun, kata pengarang rahimahullah ta'ala, ini suatu fasal, suatu tajuk kecil lah pasal ni. Bermula sekurang-kurang haid itu sehari semalam, dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam, dan ghalibnya 6 hari atau 7 hari, dan sekurang suci antara 2 haid itu 15, dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya sebanyak-banyaknya haid. Baik, jadi malam ni kita sambung tentang hukum haid. Tahulah haid, darah haid Jadi orang perempuan wajib kena belajar hukum-hukum berkaitan darah haid. Orang perempuan fardu ain je. Tak belajar berdosa. Orang perempuan belajar hak dunia ni tak salah, tetapi yang salah dia tak belajar hukum hakam yang fardu atas diri dia. Mu nak belajar ilmu akademik tak salah, pergilah siapa ke University of Langit yang ke-7 kalau ada tapi tak ada lagi. Mana tinggi mengaji tu tak salah kalau nak mengaji akademik, tapi yang tak betulnya ilmu agama tak belajar. Situ baru salah. Jadi kalau mu tak belajar ilmu agama, walaupun mu dapat master, walaupun PhD, walaupun kerja sebagai profesor, bukan profesor tambah madya pula belakang, tapi tak pandai, tak reti ilmu agama, mu dah sama bodoh dengan lembu. Faham? Tak kira siapa-siapa, profesor mana, PhD mana, tak ada kira. Sebab belajar ilmu agama baru jadi cerdik. Faham? Sebab bila kita belajar ilmu dunia, bekal untuk dunia. Belajar ilmu agama, bekal untuk akhirat. Jadi bila dua-dua bekal ada, ni orang cerdik. Faham lagi? Jadi orang perempuan mana-mana pun wajib belajar hukum haid. Orang laki-laki, dia ada 2 hukum. Kalau dia nak berkahwin satu masa nanti, nak jadi suami, wajib belajar sekarang hukum haid. Kalau tak mau kahwin, tak mau kahwin, tak apa bila-bila nak mau kahwin, maka sunat saja belajar hukum haid. Nampak lagi? Sini siapa tak mau kahwin? Angkat tangan. Ada tak? Semua orang nak kahwin belaka tak? Nak kahwin, nak jadi suami, kena reti hukum haid. Tu bukan saya fatwa, hak gitu dah hukum dalam agama. Jadi sekarang kita boleh tahu hukum haid. Haid ini dia darah. Istihadah pun darah, talak pun darah, fasad pun darah. Darah belaka. Kalau tak belajar, maka tersalah pada hukum. Sebab dia berkait dengan puasa, sembahyang, berkait dengan talak, perceraian, berkait dengan iddah. Tanya awet ni reti tak hukum haid? Kat komplek teruntung dekat Mega Mall, nampak? Tunggu situ, wet tanya sikit. Sekurang-kurang masa suci antara 2 haid berapa hari? Dia kata tak main. Haid tak main. Nampak? Tak tahu. Nampak? Tak reti. Bila tak reti, maka binasa sembahyangnya. Betul tak? Itu masalah. Tepek di belakang kereta University of South Colorado. Aduh, tepek di cermin belakang. Tanya sikit. Nampak benda beza haid dengan nifas? Tubik haid dia jawab. Inilah jahilnya umat Islam akhir zaman, mengaku Islam, tak malu tulis di IC Islam, tapi tak reti hukum-hukum
yang berkaitan dengan diri dia sendiri. Pasal apa? Pasal tak belajar. Ni. Siapa yang belajar agama tak pandai tak apa, dia belajar agama, dia orang. Siapa yang tak belajar agama, belajar benda lain saja, bukan orang. Faham? Gabar dah tadi. Nak jadi orang mesti belajar agama. Fardu ain tahap fardu ain, fardu kifayah tahap fardu kifayah, ulama tahap ulama. Kita orang kampung, qada orang kampung. Tapi belajar wajib belajar. Siapa yang tak belajar agama bukan orang. Dah benda kabur tadi kan? Tadi kabur acak-acak marah dah orang. Sehari semalam baru dikatakan haid. Makna kalau keluar darah sedikit bukan haid. Dia kena sehari semalam 24 jam baru haid. Sebab ada orang perempuan keluar darah sikit dikira haid lah. Keluar sekejap pagi yang lepas subuh keluar sikit. Dia kena tengok ni, kalau lepas subuh ada, kita bangun nak semayang subuh, tengok ada darah, kita tak semayang subuh lagi lah, kita tengok zuhur ada tak, masih ada lagi, kita pun cuci dengan air sikit. Sekarang asar ada lagi, isyak ada lagi, sampai subuh esok ada lagi sikit-sikit. Itulah haid namanya. Itu dikira 24 jam. 24 jam bukan keluar macam 24 jam itu macam air basuh kereta kan, mampu kerah orang puang. Maknanya ada sama, ubur kapas ada, 24 jam tu kira dengan waktu semayang mudah. Faham tak ni? Balik ajar bini jangan tak ajar pula. Ingatlah kena ajar lah. Kalau kita tak reti nak ajar, bawa bini mari dengar. Faham? Kita pandai nak ajar dia, tak payah mari, duduk di rumah masak nasi, tumis bawang. Faham? Abang pergi dengar, abang pergi ajar balik. Tapi biar kita reti nak ajar balik. Nampak? Kan bini kita tanya dah ajar benda, ajar haid. Dah sekurang-kurang haid berapa bang? 24 hari. Faham tak? Berat nanang. Jahat kamu suka 24 jam. Ingatlah tu bukan keluar macam pahit 24 jam walaupun sedikit. Tengok subuh ada, zuhur ada, asar ada, sampai 24 jam ada. Itu dikatakan haid. Kerana tak sampai 24 jam bukan haid. Jadi kalau kita tengok ada darah tak sembahyang subuh, takut haid ni. Zuhur ada, asar ada, maghrib tak ada, subuh tak ada. Jadi hak tinggal tu qada. Nampak lagi? Sebab bukan haid. Nama dia apa? Kalau bukan haid, istihadah. Istihadah. Bila istihadah wajib sembahyang. Bila istihadah boleh jima'. Bila istihadah tak kira lagi iddah, nafkah tak masuk. Sebab haid dia hukum lain. Haid juga menentukan boleh kahwin dengan suami baru atau tak boleh lagi. Jangan main haid. Tuhan belum firman dalam Quran, ya tarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Hendaklah mereka itu perempuan-perempuan yang telah dicerai oleh suami mereka, kalau mereka nak berlaki lain kena tunggu 3 kali suci atau 3 kali haid dalam mazhab lain. Faham? Itu berkaitan dengan haid. Jadi ada hukum 3 kali datang haid boleh nikah laki baru. Tak mari haid kali 3 tak boleh nikah lagi, laki lama duduk tunggu. Nampak? Itu berkait. Sebab itulah sangat-sangat penting yang ulama tolong ambil buat sebagai fardu ain, belajar. Bukan ulama pakai ikut say dia. Dia istihad dah, dia kaji dah ilmu-ilmu benda dia. Kalau kita tak tahu, rosak kehidupan kita. Jadi belajar bab haid. Dan sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Jadi paling kurang 24 jam, paling lama haid 14 hari 15 hari 15 malam. Ingat tu, 15 hari 15 malam. Sebab ada orang perempuan dia haid sampai dia darah keluar sampai lebih pada 15 hari, dia tetap tak semayang. Itu jahilnya dia. Paling lama haid 15 hari. Maknanya kalau lebih pada 15 hari bukan haid, istihadah. Ingat apa puan? Kita keluar darah selama 18 hari. Jadi 15 hari saja tak semayang. 3 hari tu 16, 17, 18 kita istihadah.
wajib semayang, wajib puasa. Faham lagi? Jangan main ada darah tak semayang, ada darah tak semayang. Nampak? Kawan dia tanya, mu mana yang ni? Sebulan lebih tak semayang. Duduk sebilik kolej, budak kolej. Dia kata aku period. Mana? Period. Period ke prelude? Period tu anda tu. Period tak semayang. 30 hari tak semayang period. Period cak mana? Mari dua ni period 30 hari. Dia kata lama awak 30 hari 30 hari dah tak semayang. Mak saya lama lagi 2 bulan lebih. Mak dia cerita lah. Pasal mak dia khabar di rumah, mak itu 2 bulan lebih tak semayang. Dah ada tak mau darah nitik. Padahal istihadah. Nampak jahilnya keluarga ni. Maka bila jahil tak semayang dengan sebab jahil, kena hukum. Tak kira, tak boleh jawab mana aku tahu. Boleh jawab gitu? Tak boleh. Kita langgar lampu merah, tahan di trafik nak samang. Mana aku tahu jawab gitu? Tak ada kira tahu tak tahu, mula kena tahu undang-undang nak naik jalan raya betul. Kata trafik tu kata. Faham? Jadi kalau trafik pun kita tak boleh kata aku tak tahu, maka dengan Allah SWT dia jawab. Pasal apa orang mari mengajar dah ni? Ada ulama, ada ustaz, ada kitab, ada macam-macam orang buat supaya kita dang belajar. Kita tak boleh nak jawab kayak gini, mana aku tahu. Mak dia kata 20 hari tak semayang. Mak itu 2 bulan lebih tak berhenti darah. Apa rasa rindu mak nak semayang. Bodoh punya mak. Tuk pula masuk spek. Tuk dulu 3 tahun. 3 tahun tak semayang. Pasal ada darah. La ilaha illallah. Pasal dia keluar darah haid. Keluar darah haid. Ingat 15 hari saja haid. Lebih pada tu istihadah. Nampak lagi? Jangan main keluar gitu. Tu muncul hak jenis semayang juga hak jenis awet lah ni tak semayang terus. Tak semayang terus lah ni budak puang ni. Bukan semua lah IPT budak kolej tak semayang terus. Tak ada. Jadi haid hukum mana haid? Dia kata tak ada mandi junub. Tak ada. Mandi haid tak ada. Dah buat mana? Pakai tepek dia tu tak putih. Mak ibu terasa riang sepanjang hari. Ini masalah. Power mu suka. Dan ni bukan awak kelakar. Cerita tu cerita reality. Faham? Tu yang berlaku. Ubuh benda tu. Itu mak karang saling buah lain buat penyung lepas. Dan oleh bos main lalu tak perlu lepas. Faham? Ini masalah. Hukum kena tahu. Kait dengan semayang, dia ada mandi haid, masalah hadas, masalah sentuh Quran. Tapi boleh tahanlah kalau kahwin dengan suami yang ada ilmu. Kalau kahwin dengan hak luar pendek, kata buat aduk tekok balik awal tu. Tubik anak seorang dayuk laut tu. Pasal pok seluar pendek sama, kata mah duk tekok. Mak pula pusat jelai punggung puing dah anak. Kurang-kurang dayuk laut. Tubik. Ni masalah. Dan ghaliknya 6 hari atau 7 hari. Ghalik ni kebiasaan. Ingat biasa orang perempuan 7 hari, 6 hari, ada yang 5 hari, ada 8 hari. Ghalik ni biasalah. Tapi ghalik hukumnya bukanlah hukum tiap-tiap perempuan. Isteri kita kena tanya dia berapa dia haid. Bukan pakai 7. Ada gak mak dia pesan. Ingat tu. Kalau mari darah 7 hari dari semayang mek weh. Mak ada tu. Bukan 7 hari. 7 hari ni kebiasaan. Anak kita kena cek lah. Bukan main 7 hari gitu. Sendiri kena periksa. Kadang 8, kadang 7, kadang 6. Dah kalau main 7 sama, tiba-tiba haid dia 6 hari saja, sehari dia tak semayang. 1 hari 5 waktu. Faham lagi? Lepas tu kena belajar molek-molek.
Katakanlah haid dia 8 hari, tapi mak dia pesan ke dia 7 hari dah semayang tu ada darah tu. Dia pun 7 hari semayang lalu. Semayang dalam haid. Nah. Sebab itulah dalam suatu hadis yang aslinya setengah daripada dosa yang sangat besar. Nah, apabila seorang lelaki bertemu di hadapan dengan Allah pada hari kiamat nanti, itulah dosa jahil anak isteri dia. Suami okey dah, pergi haji, pergi umrah, nak jadi ahli jawatan kuasa masjid surah, nak okey sembahyang 5 waktu suami, tapi anak isteri jahil hukum agama, maka dosalah ke atas suami pada hari bertemu dengan Allah. Kalau kita rasa anak isteri kita jahil, maka sekaranglah kita berikhtiar. Faham lagi? Tidak terlewat, dah masuk dalam kotak, kambuh dalam lubang kubur, habis cerita kita. Siapa yang meninggalkan anaknya jahil, maka anak dia pun buat perkara yang haram dengan sebab kita jahilkan dia, kita dapat azab di dalam kubur. Faham? Tapi kalau kita dah ajar anak kita, dah tarbiyah dengan jalan Islamiah, dah beri pelajaran agama, pesan semayang, pesan tutup aurat, kita mati dia langgar, kita tak rasa lagi. Kita telah pun terlepas daripada bertanggungjawab. Faham lagi? Waktu lah. Ingat, nak kaya tak ada masalah, nak menega lah, tak ada masalah. Pastikan kita dan anak isteri kita jangan jadi ahli neraka. Ku angkusakum wa ahlikum naro. Ni. Jadi jangan pakai gholik. Katakanlah kita ni orang puang lah, 10 tahun dah keluar haid, tiap-tiap bulan 7 hari. Memang tiap-tiap bulan memang keluar 7 hari. Dah bulan ni boleh tak pakai 7? Bila 7 terus semayang, boleh tak? Tak boleh juga. Walaupun 20 tahun dah kita keluar 7 hari, mula ni kena cek juga sendiri. Pasal dia kadang-kadang dia cepat, kadang-kadang dia lambat. Jangan pakai ikut orang itu. Hanya gholik kebiasaan. Macam kata gholiknya orang Melayu, kalau perempuan beratnya 50 kilo, umur 21 tahun. Lepas tu kita tak payah timbang lah, pakai tulis 21. Tak, ada orang mu takkan 21 pinggang macam kerek telaga. Kena timbang suku baru tahu. Jangan pakai ada orang gitu. Orang laki-laki tingginya biasa orang Malaysia 5 kaki 5 inci. Gholik lah. Berapa tu? Berapa? 5 kaki 5. Rendah nampak. Dah kata gholik 5 kaki 5. Tu gholik orang Malaysia. Mu kena ukur suku. Itulah orang perempuan. Jangan main tetap 7 hari, tetap 6 hari. Dan tiada hingga bagi sebanyak-banyaknya haid. Sebanyak-banyaknya masa henti. Maknanya kalau dia berhenti 1 hari bulan haid, 7 hari bulan habislah. 7 hari masuk 8 hari bulan kering. Jadi nak mari pula sekurang-kurangnya mesti 15 hari. Maknanya kalau mari pula tak sampai 15 hari istihadah. Faham lagi? Dia masih berhenti haid tu, dia pun mandilah haid, bersih nak semayang. Nak mari haid yang kedua pula mesti ada senggang 15 hari. Jangan kurang pada 15. Ingat tu dah? Ada juga perempuan yang haid sekali ya, lepas tu setahun depan pula baru haid. Haid setahun sekali. Ni kalau ada mahal ria belanja. Faham? Betul tak? Betul lah, apa mahal? Boleh pakai lama. Mu memang power lah bab-bab gini. Dia kata boleh pakai lama. Memang dah setahun sekali haid. Setahun seminggu je. Abah. Dia gitu. Ada perempuan yang tiada haid, tapi jarang lah. Ada perempuan yang tak pernah haid. Baik. Jadi cara nak cek dia macam mana? Kita keluar darah haid, dia tahu keluar darah ni, kadang-kadang kita lihat darah. Orang perempuan lah lihat darah, atau dia rasa macam ni, memang dia rasa. Kadang-kadang dengan berbau. Dan dia berhenti tu, kita kena tengok di dalam, bukan tengok luar.
Ingat ajar isteri. Katakan dah 7 hari dah berasa gua ni, berasa macam ke tak ada dah. Jangan semayang, kena cek. Lagunya ni buat duduk dalam bilik air. Lepas tu cucu air. Ambil paip, cucu air. Faham tak? Bila cucu air, ambil kapas. Zaman ni cukup senang, kau tembak kapas tu. Masuk kapas lebih kurang sejari. Ingat kapas ni. Jangan masuk panjang hilang kapas-kapas pula. Masuk sejari. Lepas tu waktu baik tengok ada lagi kesang. Ada ke darah? Faham lagi? Tujuan kita cucu air tu supaya darah hak petang tadi, hak tepi-tepi farak tu dia keluar. Sebab takut darah hak petang tadi dah keluar. Hak garik ni dah keluar dah. Tapi dah kita dah cucu dengan air dulu. Cucu dengan air dulu biar bersih, duduk tinggung. Lepas tu buat masuk kapas. Siti Aisyah kata bila kain yang putih dia keluar putih sebagaimana masuk, maka berhenti darah haid. Hak blender-blender macam agak-agak kuning. Hak tu bukan haid. Tu bukan haid. Tak apa tu. Banyak lagi bab haid ni tapi takut orang tak pernah dengar jadi takut berbelit-belit. Haid ni setengah daripada ilmu yang payah juga. Jadi kita faham sekadar fardu ain. Paling kurang 24 jam, paling lama 15 hari 15 malam, dan masa suci dia mestilah dia 15 hari. Ada orang dia tak minat, dia minat belajar Quran. Bila dengar belajar haid, tak minat. Dia minat Quran je. Kalau Quran, tajwid, taranum, belagu sampai sabah ni lagi. Tapi bila orang ngajar bab hukum hakam, dia lari lalu. Ada tak? Akhirnya jadilah dia guru tajwid yang jahil tukir. Nampak? Menang piala tinggi-tinggi, siapa tinggi sama tinggi dengan kepala, menang pasal pandai lagu. Tapi anak mengejurkan yang haram. Anak puang dengan luar ketat. Anak lelaki main bola luar pendek. Sebab apa? Kan ayah dia bapak qari, tahu dah qari, tapi dia baca Quran saja. Hukum tak tahu benda apa satu sat. Batu belajar, dengar halal haram, akidah dan sebagainya, sah batal. Inilah kehidupan kita. Jangan kita minat sebabak-sebabak. Ada orang dia minat tasawuf aja. Bila orang ngajar bab sembahyang, dia lari. Bila bab taruh, masuk depan tu. Akhirnya sembahyang tak reti ke benda. Tu imam sujud sejadah, dia pergi tegur pula. Subhanallah, subhanallah. Orang sujud sejadah. Pasal tak belajar fiqh. Baik. Bermula haram pada orang haid dan jinabah itu sembahyang dan tawaf Baitillah. Perempuan yang haid tak boleh sembahyang. Kalau sembahyang juga haram. Bila haram berdosa. Jadi ingatlah perempuan yang haid, maka hendaklah dia berhenti sembahyang. Tengah nak takbir, tengok keluar darah haid, berhenti. Tengah sembahyang Maliki Yaumiddin, berak keluar haid. Tak usah sambung iyyaka na'budu, terus berhenti sembahyang. Ingat ada orang dia batal dah sembahyang, dia pergi sambung ni. Ingat hukumnya haram berdosa. Kata setengah ulama dosa besar. Ketuk sembahyang lagi, keluar haid sembahyang lagi. Kali sebelum takbir memang tidak sembahyang, tapi tengah sembahyang dah. Ni pergi sambung sembahyang padahal tengok keluar darah haid. Agak puan ingat tu, kalau keluar haid terus berhenti. Orang lelaki ketuk semayang ni. Semayang di rumah okey ketuk lagi lalu. Ambil wuduk semula. Kalau semayang jemaah tidak lari. Ihdinas siratal mustaqim tu. Tidak lari. Dia buat senyap itu. Siratal ladzina. Dia tahu dah batal. Buat lolok semayang. Faham Pasal apa nak tubik ya ceblok. Tu tak? Dipanggil pura-pura sembahyang. Dia tahu dah batal pasal ketuk. Pura-pura sembahyang, dosa besar. Tak boleh pura-pura. Mesti keluar terus. Tak boleh keluar, duduk situ. Jangan pura-pura gitu. Dipanggil belakung sembahyang. Kajian awak gitu. Jangan awak gitu. Kalau sembahyang di rumah tak apa, kita batal memang tak ada hak. Kita keluar ambil wuduk. Kalau sembahyang kat ramai, main tubik-tubik gitu kan orang kata ketuk pula. Kena jaga sahang kau. Jadi wak pura-pura, wak lolok duduk dalam sah padahal telah batal. Ini haram. Malu dia batal keluar dia ambil wuduk. Tak boleh ambil wuduk pasal orang penuh ketat ni tak boleh nak keluar. Duduk situ. Duduk nengung situ tak apa. Orang salah keluar lagi.
Nah, jadi orang perempuan yang haid dia tak boleh sembahyang dan tawaf pada Baitillah. Tawaf tak boleh kau. Tawaf ni di antara rukun haji yang penting lah. Pakai ihram boleh, niat boleh, wukuf boleh, sa'i boleh, bercukur boleh, melontar boleh, bermalam di Mina boleh. Tapi bila nak tawaf tak boleh. Kerana tawaf dia sama macam semayang. At-tawafu bimanzilatis solah. Nabi kata tawaf sama maqam dengan semayang. Wajib tutup aurat, wajib suci daripada najis, wajib suci daripada hadas. Apa benda ni? Cuma bezanya tawaf dengan semayang, tawaf boleh bercakap, tak batal tawaf. Semayang bercakap batal. Itu saja beza. Lepas tu begini, kalau dia makan pil, jadi boleh tawaf esok. Pasal esok tawaf ifadah orang puan ni. Pil dia tu nak menahan daripada keluar haid. Kalau tidak berasa macam nak tubik dah ni. Dan tubik haid kan esok dah nak tawaf seminggu. Nak 4 hari lagi ke terbang balik. Rohak ni bukan dekat. Kalau Sungai Lembing boleh tahan Mekah. Arab Saudi. Jadi terpaksa makan pil supaya tahan dapat tawaf esok. Pasal dia berasa nak tubik dah ni. Oi. Maka hukum makan pil tahan dulu haid itu ada ulama mengatakan harus. Ingat tu, boleh. Yang tak boleh saja-saja duduk di rumah, tak ada apa tujuan nak, saja-saja tahan haid, maka ada ulama mengatakan haram. Hak ni kerana darurah dibenarkan. Boleh. Ada juga lagi makan pil nak tahan supaya dapat saka dan sebagainya, tahan. Melambatkan edah dengan sengaja memberi mudarat pada orang lain menggunakan pil, itu tak boleh tu. Ni nak kerana ibadah boleh. Makan pil, haid tak keluar lagi, dapat tawaf. Bila tawaf keluar haid dah, tak ada masalah. Dan menyentuh mushaf dan mengangkat dia, pegang Quran dan angkat Quran perempuan yang haid. Ini pandangan jumhur ulama. Dan berhenti dalam masjid. Orang perempuan tak boleh berhenti dalam masjid. Dan masuk boleh. Cuma tak boleh duduk dalam masjid. Ingat tu. Orang perempuan ni, tadi dia duduk dalam masjid, semayang asar, dengar tazkirah sikit dalam masjid, orang puan. Lepas habis tazkirah pukul 5.30 dah, dia pun keluar pada masjid. Dia suci lagi. Tinggal cermin mata dalam masjid. Tadi tak ada masalah. Balik rumah baru teringat nak baca surat khabar, spek mata tinggal di masjid. Keluar balik nak ambil masjid, budak-budak main depan rumahnya ngecumbung, tegung, kejut dengan ngecung tu baik haid. Faham tak? Jadi haid dah dia ni, warna bolak ni. Boleh masuk ambil spek mata. Faham lagi? Walaupun haid, dengan syarat jangan singgah. Faham tu? Masuk, ambil spek dan keluar balik. Boleh. Ambil beg duit ke, tak boleh duduk di dalam tu. Sekadar lalu saja. Orang laki-laki pun begitu jugalah. Yang hadap so. Dan membaca Quran dengan kosak membaca dia. Dan maka tiada mengapa mengucap alhamdulillah terkala bersih. Dan mengata innalillahi wa inna ilaihi raji'un tu terkala kedatangan bala. Baik. Perempuan yang haid dan orang yang berhadap so menurut jumhur ulama, maka tidaklah boleh membaca ayat Quran dengan niat baca Quran. Tapi kalau kita jadikan doa tak apa. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, ayat Quran tak. Tapi kita baca bukan niat ngaji Quran, baca sebagai doa, boleh baca. Kita bersin, alhamdulillah. Nabi suruh katakan bersin. Siapa yang bersin maka katalah alhamdulillah. Tapi kalau bersin berulang-ulang kali itu penyakit. Sunat kata alhamdulillah, kata gitu. Sebab apa kata alhamdulillah, puji Allah dengan sebab bersin? Sebab bersin dia Allah jadikan keluar kotoran daripada dalam rongga dada dan perut kita. Virus-virus ada mana-mana kotor-kotor, dia keluar melalui bersin. Nampak? Batu bersin, jangan hadap makanan. Kumang akan pergi pada tu. Kumang tu Tuhan buat keluar mengenai nama bersin. Batu Tuhan buat keluar kumang dengan sebab bersin, kita puji Allah. Terima kasihlah, segala puji bagi Allah. Jadi bersin kata alhamdulillah, tak salah.
Nak naik kenderaan, nampak? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Umpamanya tu ayat Quran. Tapi kita walaupun hadafsa ataupun haid, perempuan haid nak naik motor, lelaki hadafsa nak naik kereta, sunat juga baca. Padahal ayat Quran boleh baca. Jangan niat mengaji Quran, baca niat sebagai doa naik kenderaan. Ingat tu. Jadi kalau doa-doa dan zikir-zikir ayat Quran asalnya, perempuan haid dan orang hadafsa boleh baca, tak ada masalah. Asalkan ada nas mengatakan itulah zikirnya. Nak tidur malam, Nabi kata sunat kita baca 3 kul. 3 kul dan tiup pada tangan. Ni Nabi ajar. 3 kul tiup di tangan. Sapu tangan itu pada tubuh kita. Tiup di tapak tangan, sapu di tubuh ni sebelum tidur. Buat gitu. Bukan makna serema gitu, konyol gitu. Makna lagi kira tak? Makna ginilah, buat isyaratkan kita sapu tu seluruh tubuh. Lepas tu belakang-belakang tu buat gitu. Sebab Aisyah, Nabi kata kalau hak tak sampai, Aisyah kata Aisyah tolong sapu. Maknanya seluruh tubuh kan. Buatlah gitu. Kata Rasulullah, maknanya ini adalah doa pelindung daripada khianat orang. Dan gangguan syaitan. Mana orang toyo ke apa ke, putu ranggah ke, atau kopek ke, tak boleh nak musik. Faham tak? Ataupun hak jenis tanang besi cekok bawah tangga, orang lesek minyak mati bunuh dekat pintu, macam-macam peseng lah manusia ni. Nak masuk neraka, nak ngenak kau orang, baca tu lah 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, sampai habis. Faham lagi? Jangan baca 3 kul lah. 3 kul. Faham tak? Boleh kira. Faham? Tolong kabar. Dah pandai. Dah sudah takut hak tak tahu lagi. Kata kau boleh kira, dia kata gitu aja kau. Dah mu pandai. Dah sudah takut ramai lagi hak tak pandai. Baik. Jadi tu kita hadaf boleh baca. Bukan niat baca Quran, baca zikir ataupun sebagai doa. Ataupun kena musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat Quran. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Al-ayat. Allah memuji satu golongan yang bila kena susah, maka dia akan kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sunat kita kata juga, walaupun kita haid, perempuan haid masak nasi tak? Boleh tak masak nasi? Boleh tak? Dia pun gigi lada kena tangan sup sikit luka, tak pergi hospital, marah doktor kalau pergi hospital, sikit sangat. Sikit je, tak keluar darah tapi pedih, maka sunat juga kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah. Tangan aku ni Allah bagi pinjam. Kalau hak aku takkan terpotong. Jadi bawah pentadbiran Allah Ta'ala belaka. Dan kita balik kat gipong menghadap Allah Ta'ala. Bukan menghadap raja, menghadap menteri, menghadap presiden, menghadap Allah Ta'ala. Itu suruh kata. Tapi orang Melayu ni mati baru kata. Kalau kena pisah, rebah ke, rebah motor, kena air panas sikit tak kata. Kena boleh tak kata kau mati. Orang kata mati dah, ayah lah. Mati bila? Tak kata innalillah. Orang kata mati petang saat ni tepuh di lori. Ambo pagi tadi dah mati lagi bang. Memang dah petang kena langgar. Pagi memang dah mati lagi. Ada ke apa gitu? Jadi jawapan kita sama ada di mulut atau dalam hati innalillah. Kalau tak kata di mulut, di hati sekurang-kurangnya. Tapi kata di mulut sunnah Nabi. Kita ingat milik Allah. Anak kita mati, kata itu innalillah, kita milik Allah, anak aku milik Allah. Inna tu bukan ini aku seorang. Inna kita semua. Suami kita mati, innalillah, isteri jawab. Baru tu hak ni Tuhan puji. Maknanya anak aku milik Allah. Siapa masuk dia ambil balik. Aku tak boleh nak marah. Menangis tak ada masalah, tapi tak boleh marah. Tu orang beriman. Nak jadi orang beriman, dia mari dengar majlis-majlis ilmu.
Jadi orang beriman tidak tahu benda. Afaman kana mu'minan kaman kana fasika. Orang beriman tak sama dengan orang-orang yang fasik. Kalau tak dengar ke, tak capur dengan jamaah, tak capur dengan ustaz-ustaz, tak capur dengan orang ramai. Anak mati gak marah Tuhan. Buat apa ambil anak aku? Buat apa Tuhan mati anak aku, tak mati anak orang lain? Buah tu. Nabi kata an-niyahah wal naihah finnar. Tepik teriak lagu ni dalam kematian masuk neraka lagi. Anak tidak mak masuk neraka pula. Apa mak masuk neraka? Pasal tak reda dengan tepik lagu tu. Menangis boleh. Dan kalau tak ada sandaran ilmu, bakal mengaung itu kan. Suami mati, langgar di lori. Laki aku, laki aku, laki aku. Kata sabar, tak baik, tak baik. Buka. Mana? Kereta CCG 7754 Kia Citra warna gold. Ini masalah. Nak jual ke? Alih. Tolong Alih. Alih dah tulis ni. Tolong. Takut nak jual. CCG 7754 Kia Citra warna gold. Alih sikit. Pasal orang lain nak keluar sangkut. Lekat situ. Jangan balik. Jangan balik kan, balik terus. Sikit je alih. Sebab kalau tak alih memang kena takut. Pasal lori nak keluar, takut kalau. Alih sikit. Beri masa 5 minit. Ingat nak dibuat. Baik. Laki aku mati, apa nak ambil laki aku, apa ada ambil laki orang lain. Marah Tuhan. Yang tukang ambil siapa? Allah Ta'ala. Bila kata gitu marah ke Tuhan. Ada betul ni, kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bertepiknya raba ni, mayat tu sampai berkembur kali kain kapang. Mubrah. Orang kata sabar, tak apa, laki aku. Allah puang, bodoh sungguh. Bukan batang ni. Siap baluk. Bertepi menolong boleh dosa saja, terazab pula mayat itu dah. Tu kata belajarlah. Jangan jadi gitu. Melayu belaka, Melayu mengaji agama, Melayu jahil tukir. Dia ada beza selalu. Faham? Hidup kita dapat rahmat Allah. Melayu jahil tukir duduk dalam kemurkaan Allah. Wah kata sabar tak sabar. Macam ensin ingat laki dia pagi tu semua. Tengok pada nangis jangan. Tak ada apa-apa, nikah pula laki lain. Faham? Nawak sungguh kat puan ni. Nikah pula dengan dia lori hok langgar laki je. Jadi tak apalah kata innalillah. Jangan tunggu mati. Kita nak turun tangga, gelesok tangga, kaki gelewek sikit dah. Sunat gak kata. Nak parutnya kena di tangan sikit, luka sikit, sunat kata. Turun tengok lipas tak ada tikman. Nampak? Tak ada bahang je duk lipas tikman. Innalillah. Kita milik Allah Taala belaka. Tu kan. Kita nak nanti mati, nak tubi otak tembur. Innalillah. Lagi hidup dah kata ni. ICU dah kata, ICU dah kata masuk kata besi 10 rebas panah hidup masuk rokok. Dah kata innalillah. Mati dah. Innalillah. Kono-kono lebar tu. Innalillah. Hilang tu hilang ni, balik tengok Allah curi masuk, awak lari dengan peti sejuk, mesinnya masih masuk, rahsia dah ambil. Faham tak? Innalillah. Itu cara dia. Bukan tak marah. Kita balik pada Allah Ta'ala dulu. Riput boleh tak ada masalah. Nak kerja orang curi tu hak ikhtiar. Ada tambatang sama kita dengan Allah. Ada hubungan. Tak aku sembilan. Dan haram perempuan yang haid puasa. Perempuan haid puasa haram. Dia tahu dah dia haid dia puasa, tapi kalau tak sengaja dah haram.
Dia semayang subuh macam mana saya pagi. Pasal tak ingat ke tak rasa ke keluar haid. Nah, dia pun lepas tu ngatup mata kat pukul 9 pagi tidur sekejap, dalam tidur keluar haid. Sikit baru start. Dia tak sedar. Maka jawabnya walaupun sampai mati dia tak sedar pada hari itu dia telah puasa dalam haid, tidaklah haram kerana tidak sengaja. Hak tahu dah haid puasa juga tak boleh. Lepas tu perempuan yang sedang haid, perempuan yang sedang berpuasa datang haid, maka dia kena berbuka. Kata setengah ulama sunat makan. Pasal dia duduk dalam keadaan mamnu' minas shiyam, dilarang daripada puasa. Orang yang sedang haid. Yang dia tak sunat berpuasa macam orang lain walaupun batal dah. Ada pun orang yang uzur, yang makan ubat, dia kena imsak. Dia kena makan ubat 2 jam sekali. Tak boleh nak puasa lah. Bila makan batal. Tapi tak boleh bahan nasi. Kita mentang-mentang boleh makan ubat, bahan nasi 2 buku. Yang sarak kata boleh makan ubat dengan minum air saja. Nasi tak boleh. Kena hormat bulan puasa, kena imsak. Faham baik apa puan ni? Hukumnya dia tidak berdosa kerana tak sedar dia haid. Jadi orang perempuan yang dekat nak berbuka dah, dia pun datang haid. Ataupun sama dengan waktu berbuka atau lebih sikit pada waktu berbuka, ada 3 keadaan. Sini dia buka puasa ada tanda. Ada bunyi cucuk dia. Ada? Ada. Kalau Terengganu cucuk dia, tong, gegar bandar Kuala Terengganu. Bistari. Bergegar. Jadi kalau keluar haid sebelum daripada masuk waktu maghrib, batal puasa. Faham lagi? Kalau masuk maghrib dulu baru keluar haid, tak batal puasa. Kalau serentak dengan masuk, serentak dengan keluar. Masuk waktu, keluar haid, serentak, cucuk, serentak. Batal tak? Tak batal puasa, ingat tu. Masuk waktu maghrib pukul 7 petang, 7 maghrib lah, 7 petang lah. Tok Bilal bang pukul 7 3 minit. Haid datang pada pukul 7 1 minit. Batal puasa dia. Tok Bilal bang 7 3 minit. Batal tak? Haid datang 7 1 minit. Batal tak puasa? Tak batal sebab masuk waktu pukul 7. Masuk waktu maghrib pukul 7 1 minit keluar haid. Bila bang 7 3 minit. Bila bang bukan masuk waktu, cuma alamat bagi masuk waktu. Masuk waktu ghurubus syamsi, tenggelam matahari di kaki langit. Faham tak? Bila masuk waktu, alamatnya azan. Jadi bang bukan masuk waktu. Al-i'lanu bidukhulil waqti, pemberitahuan nak khabar pada orang ramai telah masuk waktu. Tu bang. Masuk waktu bukan bang, tenggelam matahari. Dia gitu. Dah rugi apa puan seminit lagi nak berbuka puasa, keluar haid, batal tak? Batal puasa. Pahala tak batal. Ingat kau puan pahala tak batal. Dapat pahala puasa. Kerana dia niat puasa kerana Allah. Tuhan tak kata pahala batal, puasa tu batal. Kerana dalam haid. Kerana Nabi kata perempuan yang dalam haid dia tidak bersemayang dan tidak berpuasa. Jadi wajib qada, tapi puasanya tak batal pahala. Tersurat dalam catatan amalan dia dapat pahala sehari berpuasa walaupun dia batal dah sebelum berbuka. Dan lalu dalam masjid jika takut akan berlama darahnya. Jadi perempuan-perempuan yang kalau mana macam masuk dalam masjid tadi, dia ni kalau dia masuk dalam masjid ambil spek mata dia tadi, darah nitik dalam masjid, tak boleh masuk lah. Tapi kalau dia pakai pek dia pakai kapah, dia pakai cawak, dia masuk tak nitik darah, boleh ambil spek mata, boleh masuk. Maknanya memelihara daripada menitik najis. Bila gitu bukan saja darah haid haram bagi menitik di dalam masjid, dalam surat, benda-benda lain pun haram juga. Batu ulama kata kalau kita tebah nyamuk, nak apa serangga, mampu kita teruk atas latar masjid, haram. Tak boleh. Kena buang. Kena kita teruk luar.
ataupun bubuh kat tiang tu dulu. Nah, lepas tu semayang ambil pergi buang. Nah, jangan pakai lekor ngata. Dalam masjid tak boleh. Nah, mengotorkan masjid tak boleh. Dia sama macam rumah orang tau. Bahkan lebih mulia. Nah, rumah kita ludah tu atas latar makruh. Tak haram. Rumah orang haram. Nah, tak boleh rumah orang kan. Nah, ada nasi dalam mulut. Nah, duduk saja makan nasi. Tu. Nasi pun jatuh atas latar. Rumah siapa? Rumah dia. Dia beli baru ni 40,000. Haram tak rumah dia sendiri? Tak haram. Perbuatan tu makruh. Tak berapa comel. Nah, kata haram ni rumah orang lain. Nah, dia pergi rumah orang lain. Tuang masuk sebetul dia ambil cok. Mau je kiki. Mana? Dia pun tengok tuang tu buat gitu. Nah, masuk dalam orang nasi. Walaupun tidak najis tapi mustagzarah. Jaga-jaga tak boleh tengok. Nah, ada jenis korek hidung. Tengok jenis tu. Nah, tuang ada lagi. Nah, tuang masuk orang duduk kejap dah, nak buat air. Dia pun korek. Dia lesek di kursi orang. Baru beli 8,000. Mana berat ni penyakit Dayak laut ni. Pesen gini. Tak boleh buat gitu. Nah, buat kerja gitu. Rumah orang tu. Rumah kita kalau dah buat gitu. Nah, mana boleh. Haram atas suami menyentuh sentuh kulit pada barang antara pusat dan lutut ni. Maka jima' dalam haid itu setengah daripada dosa besar. Jadi ada dua pendapat yang terkenal masalah perempuan haid dengan suami. Yang pertama haram antara pusat dengan lutut. Yang kedua haram farak saja, jima'. Dua-dua ni betul belaka. Kerana ada sandaran belaka. Nampak ada sandaran. Jadi ada hadis yang mengatakan iaitulah antara pusat dengan lutut, iaitu barang yang di luar daripada kain. Malaka faqul izar. Seorang sahabat ditanya Nabi, isteri saya haid kat mana boleh? Laka ma faqul izar. Harus bagimu yang di luar daripada kain. Mana kain ni ikat kat ni lah, bukan ikat kat tekuk kain. Nah, atas pada kain boleh lah, bawah pada kain boleh lah. Biasanya orang pakai kompang kain kat lutut, takkan orang pakai kain kat ni. Nah, maknanya gitu, lebih kurang gitu. Nah, lepas tu hadis yang lain pula mengatakan tak bolehnya jima'. Nampak? Tak boleh jima'. Kalau terjima' tak berdosa. Kena berhenti dengan segera lah. Nah, faham lagi? Nah, terjima'. Dan ingat ke habis dah. Nah, mandi dah jangan kering darah. Jenis tak sabar. Dah kalau kering darah, tak usah jima' lagi, semayang tak apa kan. Nah, dah kata tengok kering dah. Nah, 8 hari dah nampak kering dah. Tak apalah mandi. Dah. Semayang tak apa, lepas tu tengok tang harang sikit pula. Nah, ni kering tu selalu untuk lelaki. Nah. Jenis untuk kali ni. Nah. Bukan kata telur ayam kapung celup tepung terus. Nah. Jangan gaduh benda gitu. Tapi kalau dak sengaja, dak berdosa. Tengok dah ada darah jima' juga, berdosa besar. Tengok jima' baru datang darah, dak berdosa. Kena berhenti. Banyak hukum ni, sebab kalau kita tak ada takwa, tak ada iman, pakai habis lek. Tak? Maka jima' dalam haid itu setengah daripada dosa besar dan wajib atasnya mengqadha puasa. Kita berhenti kat tu pasal banyak soalan orang ni. Kita berhenti dekat dan maka jima' dalam haid itu setengah daripada dosa yang besar. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Jadi kita lancarkan soalan kita lancarkan derma. Pada malam ini di masjid ini. Untuk kutipan ini untuk membantu mangsa ribut di kawasan Baluk dan Berserah baru-baru ini. Jadi tong-tong derma tu penuh kan lah. Sayang dia nak beri RM10, rumah dia hancur, rumah kita tak kena sikit pun. Rumah kita dah kertas selah pun dah hilang. Rumah orang lain habis dia RM30,000. Cabut habis atap, cabut dinding. Jadi kita tak cabut dinding, tak cabut atap, sayang nak beri RM10. Sambil-sambil derma, sambil-sambil kita jawab soalan. Bagi jangan awak tunduk kita buat apa.
Mana kau mas pandai itu? Nah, derma kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Nah, hendaklah kamu berderma sebelum datang kematian bagi kamu. Nah, dak hati kita ni. Orang yang dalam kubur tu tepik benda. Nah, nak bangun semula, nak pergi masjid, nak pergi surau, nak pergi dengar. Kita boleh ada. Lagi nak faham 3 orang boleh. Nah, boleh ada, boleh ada lagi. Nah, nak balik rumah boleh. Orang dalam kubur ada lah tu dah. Mu Tan Sri ke, Datuk Sri ke, mu Hadi besar ke apa ke, duduk dalam tu Nah, kita gagah lagi. Nah, beri sebab yang kita makan ni masuk dalam mulut kita jadi tai. Yang kita minum jadi air kecing. Yang kita sedekah ke orang, itulah yang kekal sampai ke bila-bila. Nampak? Nabi kata, ma saddaqta faqad baqaita. Apa yang telah kau dermakan, itulah yang kekal bagimu sampai kiamat. Nah, umur kita tinggal, kita mati tukar nama bini, kereta tukar nama anak. Nah, piti buku bank berebut dah. Ni pakat cari, ni pakat cari. Nak balik kita dah mati lagi. Anak cari dah buku bank. Tak mana ayah tak buku bank. Cari dah. Nak tahu kau biasa boh kat ni je kata Kak Long. Padahal Kak Long boh dalam ni dah. Bahan dah. Tu piti. Tak jadi gawat tu. Kereta tinggal, tanah tinggal, bila apa tinggal laka. Kita derma ni lah. Ma sadaqta faqad aqaita. Apa yang kau telah derma, kau telah sedekah, itu yang telah kau kekalkan. Wa ma akalta faqad ablai. Yang mu makan, mu minum, itu hancur lebur lagi. Soalan yang pertama, seorang sahabat saya masa lahir tali pusat belit di leher. Dan doktor terpaksa buat bedah untuk selamat. Lama cerita ni. Sahabat dia kata, alhamdulillah semua selamat. Doktor bagi tahu jika tak dibedah dan dilahirkan seperti biasa, salah seorang antara ibu atau anak akan mati. Jadi baru ini dimaklumkan oleh salam bahawa disebabkan ia telah terhutang nyawa dengan Allah Ta'ala dan hendak membayar kifarah untuk menebusnya seperti mengorbankan kambing. Dia dimaklumkan oleh orang berkenaan jika tak bayar kifarah berkenaan, hidupnya jadi tidak menentu dan serba tak kena. Saya pun tak pernah dengar perkara demikian. Jadi minta ustaz beri penjelasan. Baik. Kat sahabat dia ni pernah maknanya duduk dalam keadaan genting lah nyawanya. Lepas tu panjang umur. Lekat tali perut jadi selamat juga. Walau bahaya anak dan ibu jadi terselamat. Lepas tu ada orang kata kalau kes gini kena semulai kambing ekor. Jawabnya tak betul. Tidak betul. Tak ada pun Nabi atau ulama-ulama fatwa kalau kita ni terselamat daripada keadaan-keadaan yang genting kena sembelih kambing. Ada sembelih kambing ni orang nazar nak sembelih kambing. Sembelih kambing ni orang nak tahlul, nak orang bayar dam di Mekah. Sembelih kambing ni orang ngekoh anak. Tak ada dengar lagi dalam mana hadis atau fatwa ulama kalau kita terlepas dari perkara-perkara besar dia sembelih kambing. Kereta kita je selamat, kereta belakang dilanggar 3 buah oleh lori minyak, kita tak kena, balik kena sembelih kambing kan? Ya. Cuma bila kita ni terselamat, orang lain tidak terselamat dalam keadaan yang seperti itu, sunat kita memperbanyakkan membalas budi Allah, sama ada dengan melakukan ibadah ataupun dengan bersedekah. Hak tu ada kau. Sebab pandai balas budi Allah. Lemah dah. Mana dah nampak dah. Tiba-tiba ada juga orang mari tolong Allah tangan. Selamat, panjang umur. Tak wajib sembelih kambing. Sunat buat kebajikan. Tanda terima kasih pada Allah. Faham gitu. Adakah wang simpanan dalam bank dikenakan zakat dalam mazhab Syafi'i? Mohon huraian dari ustaz. Baik. Dia kata kena kena zakat tak duit yang simpan dalam bank? Jawabnya tidaklah ada disebut bahawasanya duit yang disimpan di mana-mana itu dikaitkan dengan tempat simpan. Cuma duit milik kita yang kita simpan lebih daripada setahun dan cukup nisabnya, maka kena bayar zakat. Dia panggil zakat wang. Zakat wang ataupun emas dan perak yang disimpan.
Itu memang kena. Tak kira kita simpan di bank ataupun di bawah tikar, gali bawah tanah, simpan dalam payang, dalam celeng, dalam tabung, buah tatak rumah, atau kita telang dalam perut kita takut orang curi. Cukup nisab, cukup haul. Nisab sekarang lebih kurang RM8,000 lah, lebih kurang. Dia berubah. Mana kalau kita ada RM8,000 di dalam bank, Maybank katakan, sampai setahun lagi, sampai 1 tahun, maka dikira wajib zakat. Banyak mana zakat? 2.5%. 1/40. Kalau RM1,000, RM25. Kalau RM4,000, RM100. RM8,000 kena keluar RM200. Dia kaedah gitu. Tak kira, dia tak syarat bank. Simpanlah di mana-mana pun, simpan dalam kocek. Kita simpan selama setahun dalam kocek kita ni, kena zakat. Simpan dalam almari, bawah dapur, kau pandai, bawah payang masuk kaki. Umpamanya. Dalam peti besi, wang simpanan kena zakat. Seorang lagi. Jadi atau kau telefon ni. Yang ambil dua ni, nombor ni. Pasal nak jawab atas ni pula. Tak apalah. Kita jawab belakang insya-Allah. Hukum makan kenduri kematian, takut termakan harta si mati. Hukum mu'alaf tak mau tukar nama asal nama kafir. Hukum makmum sujud terlalu lama lepas imam angkat kepala. 3 soalan. Yang pertama, makan kenduri kematian, takut termakan harta si mati. Baik. Gini, yang haram-haram ni, keluarga itu ambil harta pusaka, sedangkan ada lagi waris yang belum balik, yang kecil lagi, anak yatim dia panggil. Maka situ haram makan. Tak boleh. Yang boleh guna harta si mati untuk buat perkara yang lain daripada fardu kifayah ialah apabila semua waris bersetuju. Ingat, 4 perkara ni fardu kifayah berkenaan dengan mati. Ingat ni Yang pertama mandi, yang kedua kapang, yang ketiga semayang, yang keempat tanam. 4 ni fardu kifayah. Maknanya 4 ni boleh ambil duit si mati tanpa persetujuan waris. Waris kata, aku dah repa ambil duit ayahku. Halal. Pasal apa? Nak mandi ayahmu. Jadi waris tak ada hak nak tahan. Boleh guna duit si mati. Ingat tu. Lain pada ni yang bukan fardu kifayah, tahlil, buat belendang kubur, benda lagi, baca talqin, hak benda-benda hak tidak wajib, hak tu mestilah persetujuan waris, dan tidak boleh waris itu anak yatim. Maknanya waris semua sudah balik. Kalau ada waris yang belum balik, tak boleh guna wang si mati untuk buat beli makanan, orang mari makan, haram. Itu kaedah situ. Jadi kalau wang tu bukan wang si mati, tak ada masalah. Umpamanya ayah dia meninggal dunia, dia panggil orang mari rumah, ajak, maknanya pakak-pakak baca doa supaya ayah dia ni dirahmati Allah. Tak salah. Orang tanya Syekhul Azhar, tak salah. Orang tanya Mufti Usir, tak salah. Lepas tu dah tengok orang dahaga ni, dia pun akad lah. Akad air, buat air kucai, air kopi, steko. Jadi duit nak buat air kopi tu, panggil orang mari minta tolong baca doa ke ayah hak mati ni. Tak boleh duit si mati. Kalau ada anak si mati hak kecil lagi. Sebab jadi duit pesaka. Dia kata budak kecil, tanya dah tadi, boleh? Dia kata tak apa. Izin budak kecil tidak diambil kira, tidak sah pada syarak. Dia kena dewasa dulu baru sah, dia kata tak apa. Faham lagi? Tu kaedah dia. Jadi batulah jangan hak tak betulnya pergi nak makan, kira nak makan aja. Nampak? Tapi tak lagi lah kita tanya ni nak khabar tuan rumah nak tanya ni makan ni mi goreng ni duit ni ada anak yatim ke tak jadi memalukan tuan rumah pula kalau tak buat gitu. Kalau nak tanya juga, tanya personal. Jangan depan khalayak ramai gitu. Jadi ada benda yang kena, ada benda yang tak kena. Yang tak kena kita pergi makan duit si mati, tapi anak dia ada cek lagi.
Tapi kalau ada anak dia cek-cek lagi, kita nak ambil duit tu untuk 4 perkara tadi, tak ada masalah. Pasal tu kewajipan. Nampak ke? Reda tak reda pun boleh ambil. Kerana nak urus 4 perkara ni yang menjadi tuntutan agama. Hak talih hal lain tu sampingan belaka. Bukan perkara asas. Hukum mu'alaf tak mau tukar nama asal semasa kafir. Baik, bila orang bukan Islam masuk Islam, dah nama yang masa zaman kafir dia tu, adakah wajib tukar atau tak wajib tukar? Jawabnya tidak wajib tukar, melainkan apabila maknanya salah di sisi agama, maka wajib tukar. Dan kalau nak tukar dengan nama macam orang Islam, sunat tukar. Ingat tu deh, pakar kita kata ni dulu kini selamanya. Pasal kita kata ni himpunan daripada ratusan fatwa-fatwa ulama yang kita baca fatwa-fatwa tu. Kita jamak, kita himpun. Nama dia masuk kafir bermakna yang jahat. Nampak? Nama yang tidak baik. Joe drunken nama. Maknanya Joe pemabuk. Katakanlah masuk Islam wajib kena tukar, kerana pemabuk ini makna yang tidak baik. Nabi pernah tukar beberapa orang nama sahabat yang tidak baik. Ni berlakulah sejarah. Jadi kita kena tukar. Pemabuk-pemabuk ni Tuhan benci. Tak boleh. Tu kena tukar. Atau nama tok pekong, nama syirik, nama benda yang kotor-kotor. Kena tukar, wajib tukar. Nama dia dalam kafir tak ada makna yang salah. Masuk Islam maka tak wajib tukar. Umpamanya nama dalam kafir benda perempuan, dia masuk Islam orang putih, nama dalam kafir Miss Flower, nama Mac Bunga. Bunga boleh. Faham tak? Ada nama Mac Bunga. Ada ke orang kampung tua-tua. Ni dah mereka tak panggil bunga, Miss Flower. Flower ni kalau terjemah Melayu makna bunga. Udah tak? Tak udah tak? Tak wajib tukar. Apa hang ni? Jadi nama dia India ke, nama dia Mongolia ke, nama dia Frank ke, Itali ke, kalau maknanya terjemah molek, tak wajib tukar. Nak tukar juga dah bunyi Arab sikit, sunat. Tapi kalau nama dia dalam bahasa apa pun kan maknanya yang tidak baik, maknanya penzina, maknanya anak haram, maknanya syirik, makna berhala, wajib tukar. Tu kaedah dia. Lepas tu yang terakhir ditanya, hukum makmum sujud terlalu lama sedangkan imam telah pun angkat kepala. Baik. Dia dalam sembahyang ada kalanya kita buat sunat yang imam tak buat sunat tu, atau imam buat sunat tu kita makmum tak buat. Mesti ada. Jadi lagu mana hukum? Dia ada 2 hukum. Kalulah maknanya berlainan kita dengan imam itu, maknanya sedikit saja, tidak batal sembahyang. Contoh, tu imam bila nak rakaat dia angkat tangan, Allahu Akbar. Makmum tak angkat, makmum Allahu Akbar. Ada beza tak? Sedikit sangat, tak nampak cacat. Tapi kalau maknanya imam itu buat benda yang sunat, makmum tak buat, tapi nampak pelik kejadian itu, rupa tu nampak ganjil, nampak tak berapa comel, batal sembahyang makmum. Contoh tu imam sujud sajadah subuh Jumaat, Allahu Akbar, makmum malas sujud sajadah, duduk cacang belakang makmum, hukumnya batal semua makmum. Kerana fahish takhalluf, keji sangat perselisihan dengan imam, padahal dia sunatnya, batal makmum. Maka kita ingat fatwa ulama-ulama, bila imam duduk tayat akhir lama dah, makmum masih lagi sujud, batal sembahyang makmum. Dikatakan sunat sujud lama, betul, untuk imam dan orang yang sembahyang seorang tengah malam karang, baru sujud lama, tahajud, qiyamul lail, boleh sujud walaupun 3 minggu dah kat kepala, boleh. Bila jemaah, Nabi kata dah, ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam supaya ikut. Iza kabbara fakabbiru, dia takbir, mun takbir. Wa iza raka'a farka'u, dia raka', mu raka'. Wa iza rafa'a farfa'u, bila dia angkat kepala, mu angkatlah kepala. Daripada ini ulama kata, bila imam duduk tayakkul Allahu Akbar, kita pun sunat segera Allahu Akbar.
cuma dimaaf sedikit, nak berabi subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, angkat tak apa. Tapi hak masa tungging seorang lama gitu batal solatnya. Bukan fatwa kita, ini adalah kesepakatan ulama-ulama fiqh. Dah? Selesai hak masalah mesej ni. Soalan ketah ni pula. Ada pihak kata setuh tangga suami isteri tak batal sembahyang. Adakah membaca maulud itu bid'ah? Masalah batal tidak air sembahyang ini memang benda khilafiyah. Nah, jadi ada mazhab lain, pendapat lain mengatakan tak batal. Yang kita duk ngajar ni negeri orang Syafi'i. Nah, jadi kita ngajar pun batal lah. Bukan kita dah erti mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Nah, tapi kalau kita nak mari mazhab Maliki jadi pening kepala budak-budak mak ayah kita. Nah, jadi kalau nak belajar mazhab Syafi'i, ngajar mazhab Syafi'i, kita khabar batal. Bukan kita nak khabar khilaf sama. Nah, bila kita nak khabar khilaf, kali ini ada 12 pendapat. Dah nyanyi budak-budak mari. Oh leceh, orang nesek ni, orang nesek. Itu masalah. Nah, jadi kalau nak main khilaf-khilaf mazhab ni lepas isa ngaji. Nah, kalau maghrib ni hak ramai capur orang tua, capur orang ada apa sihat, capur orang hak ada apa cerdik, capur budak-budak muda. Nah, jadi benda-benda fardu ain sudahlah. Nah, sebab tiap-tiap kaum kadang-kadang dia ada khilaf. Nah, kalau nak main gitu tak sudah. Kita kata batal, kita ada masalah nak batal. Bodoh orang ni. Nah, tak susah cerita. Sebab tu benda yang bila dah soreh, dah jelas, dah dia benda tu apa nak qata'i, tak ada khilaf. Nah, hukum baca maulud itu bid'ah. Jawabnya kalau dia kata tidak ada berlaku zaman Nabi orang baca cerita kisah Nabi lahir, maka memang betul. Tetapi kalau dia kata bid'ah ini bid'ah yang salah, tak betul. Sebab bila kita baca maulud, maknanya kita baca cerita tentang kelahiran Rasulullah. Nah, jadi bila kita baca kelahiran Rasulullah, tidak ada sebarang hadis pun yang melarang, maka tak salah. Nah, jadi perkara ini balik kepada ulama-ulama yang mu'tabar. Kalau ustaz kampung kata tak boleh baca maulud tasawakal lah tu, bukan kita ni ta'assub, bukan. Nah, kita terbuka kak. Nah, boleh terima kak pendapat lain. Tapi kalau membid'ahkan maulud dan sebagainya, ini bodoh benar. Nah, tak kira ustaz ke mufti besar ke atau mantang mufti ke. Nah, kerana kita dengar dah fatwa ulama yang lebih besar, bukan mufti Terengganu, bukan mufti Perlis, bukan mufti Pahang. Nah, hak tinggi-tinggi level, hak karang kitab puluh-puluh. Nah, hak duduk di Mesir, hak duduk di Jordan, dia fatwa tak salah pun. Nah, tidak ada salah. Dan perkara itu memang jangan kita intikad sebagai sunat, tetapi siapa yang baca cerita itu menyebabkan kita jadi teringat dan cinta kepada Rasulullah, tidak salah. Nah, lepas tu berhati-hati kalau seperti ini. Nah, duk gaduh sangat benda-benda khilafiyah ni sebenarnya agenda Yahudi. Nah, duduk belaga benda-benda cek-cek lagu ni. Duduk bahas kunut subuh, duduk bahas masalah tangan kena gerak dah gerak. Duk main itu power. Nah, Israel ambil Palestin, Amerika ambil Afghanistan dengan Iraq, lagi bahan negara lain pula. Yahudi pun dicontoh, pak ahli-ahli agama ni suruh hak tubik dalam masyarakat benda-benda khilafiyah gini. Jadi kita ralik gitu. Nah, solat sunat sebelum solat Jumaat, sunnah atau bid'ah? Jawabnya sunnah. Faham tak? Sebab dia ada hadis. Nah, siapa yang jawab seperti itu? Ulama-ulama. Yang tambah semayang sudah. Yang nak semayang sebelum Jumaat ada. Dia tiap-tiap perkara yang ada pendapat ulama muktabar, kita tak usah balah. Balah bodoh. Kalau ustaz bodoh. Faham? Kalau tok guru bahlul. Faham? Pasal ulama besar-besar jawab benda khilafiyah. Faham tak lagi? Tak ada guna duduk balah. Ada pendapat dia tak ada khilaf ni, benda yang qat'i, putus dah. Bila tidak ada maknanya qat'i, adalah pendapat. Kadang-kadang berlaku perselisihan dengan sebab martabat hadis. Di sisi mazhab ni dianggap hadis ini gagah, dijadikan dalil. Nah, maka dia pun beramal dengan amalan. Hak ni pula dia kata hadis ini tidak kuat, dia tak boleh beramal, kita tak beramal. Jadi berlaku khilafiyah. Duk susah apa? Duk marah orang baca talqin, marah orang kata sadaqallahul azim pula. Lepas ada tu imam habis maya amin, tak dia kata pula taqabbalallahu minna wa minkum, tak dia kata pula. Ini pokok lembu belaka ni. Faham tak? Walaupun mengaji doktor PhD bab agama memang lembu. Sebab perkara ini tidak memunahkan umat Islam. Perkara seperti ini tidak merosak, memudaratkan umat Islam.
Nak, duduk telanjang tengah jalan, benda pun fatwa. Duduk joget akademi Fantasia tu. Faham tak? Siapa menangis menolong habis, hak ni kalah, hak ni menang. Nak, turun ngetoknya dalam kubur bakit kau nak tengok cucu joget. Hak tu pun fatwa lagu mana? Mana fatwa mu? Orang memperhina hudud dan sebagainya. Mana dalil mu? Mana tempat mu ngaji waktu baik kita? Mu tak berani pula. Ni benda kita boleh kenal. Jadi benda lain kita secara. Mu nak pergi tahlil, mu pergi tahlil. Tak mau tahlil tak boleh marah. Orang yang tak mau pergi tak ada apa-apa. Mu nak baca kunut, baca kunut. Ada orang fatwa boleh. Tak mau baca tak ada salah. Imam Nawawi pun kata tak patah. Jadi kena faham sikit. Kalau gini ustaz-ustaz dia ni berakhir cara bab-bab khilafiyah gini, bakit benda-benda pelik-pelik dalam masyarakat tak usah ngaji. Ini dhal wa mudil. Dia memang sesat dan nak menyesatkan orang. Walaupun dia nak bawa kepada sunnah, tapi dia tak faham sebenarnya arti sunnah. Saya ingin berkahwin dengan seorang gadis yang berbinti Abdullah, anak luar nikah. Masalahnya keluarga angkat yang melarangnya sejak kecil tak merestui hubungan kami. Kerana saya anggota benda TUDM ke benda ni? TLDM. Wajarkah kalau saya mengajak gadis ini kahwin lari, buat majlis sebelah keluarga lelaki, kerana gadis ini berwalikan hakim, minta beri pendapat. Baik, dia ni kalau kita nak kahwin boleh kahwin lah. Pasal dia ni apa benda ni berbapak angkat, tetapi ingat tiap-tiap yang berbapak angkat itu dia ada keluarga juga. Maka kita kena cari dulu walinya yang sebenar. Biar siapa putus asa dulu wali yang sebenar. Bila putus asa memang tak ada, memang wali dia mati semua dah. Anak ni seorang terselamat, habis keluarga dia mati, tembak di Jepun belaka dulu. Dah umpamanya, dia seorang saja yang hidup. Duduk di ayah akak tak ada kuasa apa-apa. Nak melarang dan sebagainya. Jadi kalau dia pula keadaan lagu ni, jangan awak lari. Iaitulah kita gunakan saluran yang diajar oleh Islam. Kita pujuk kepada keluarga angkat dia. Walaupun mereka, kalau kita report pada qadi akan datik wali hakim, kita nikah sah dah. Boleh, tak ada masalah. Tapi benda akan terjadi pada keluarga dia. Mak ayah yang bila dari kecil sedih tau. Susah tau. Duka cita tau. Kecewa tau. Benda ni Islam tak suka. Faham tak? Boleh kita nak nikah lalu. Jadi kawan-kawan, pernikahan ini nak menambahkan lagi kasih sayang, bukan menyebabkan perpecahan. Jadi sebaik-baiknya ikutlah jalan yang sebetulnya. Tunjukkan komitmen memang kita nak kahwin dengan budak ni. Memang dia kata pasal takut pindah randah lagi, tak ada masalah kata. Tunjukkan semua berminat, akhirnya dia akan beri. Jatuh jangan gaduh. Berdoa kepada Allah, niat kita baik kan. Wak lagi gitu dah apa comel. Adakah harus kita minta ikut mana-mana mazhab? Tak ada masalah. Asal kita pandai. Dan tu akan ikut pendapat mazhab ni benda apa? Mazhab ni pandangan ulama. Faham lagi? Ulama beri pandangan. Jadi kita rasa ulama ni bijak, establish, ada autoriti, kita pun ikut pandangan dia. Kita tak reti orang kampung. Kita ikut pandangan dia. Kita percaya pada dia. Jadi kalau kita tak mau ikut ulama, kita boleh, tapi kita ulama. Takut kita walpak kau. Faham tak? Balik ngaji Universiti Madinah 4 tahun yang ngaji, balik tak mau ikut mazhab. 4 tahun mana reti ke benda? Belajar UAE 7 tahun tak mau ikut ulama, mana boleh? 7 tahun mana ada ilmu? Faham? Nahu dah habis ngaji. Usul fiqh bukan duduk dalam dada bakal tengok. Lurah habis dah ni. Boleh, tak mau ikut pandangan, ambil Quran tafsir sendiri. Tapi asas penuh di dalam dada. Masalahnya Imam Nawawi yang begitu hebat, dia kata aku ikut juga pandangan ulama-ulama. Aku ikut mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang tak sempat berkahwin kerana terlampau banyak mengarang kitab. Kita ni tak sampai putaran Imam Nawawi, tak mau ikut mazhab. Mana pandai pada Imam Nawawi. Bila gitu sahih orang ni cedera akalnya, ataupun alias kata cedera akal. Akal orang panggil akal 3 suku.
Tu saja kita beri jawapan. Kita tengok ramai bagi budak-budak hijau dia tak mau ikut pandangan ulama. Kita tengok Allah orang sedih, kecing tak boleh. Dia bukan ulama, sebab kalau ulama ikut ulama. Orang tanya Imam Ghazali, Imam Ghazali mu bapa ulama. Nah, bapa muda buat mazhab lain pula boleh orang ikut pula. Ilmu aku nak banding dengan Imam Malik, Imam Allah, aku tak jamin. Aku takut nak jawab di hadapan Allah. Nah, maka aku percaya pada golongan ni, aku berserah. Agama aku ikut orang ni. Nah, Imam Ghazali. Kita ada. Siapa sini? Hak tak mau ikut ulama, macam dia tak mau ikut. Dia sama kelas dengan Imam Nawawi. Cik bangun nak tengok. Nah. Sama kelas dengan Labi tak tahu kan. Nah. Biasanya ustaz-ustaz kampung lah, budak-budak baru ngaji agama sikit. Tapi kalau siapa tahap atas tu, mereka mengikut pandangan ulama. Bukan dalam bab fiqh saja, dalam bab hadis mudah dia kata rawahul Bukhari, kena riwayat sendiri. Faham tak? Bila kita kata riwayat Bukhari, maka kita ikut Bukhari. Kita kata rawat, kata sahahul Hakim, Hakim kata sah, kita taklid mazhab Hakim dah. Nah, bukan fiqh saja khilaf. Baca Quran, qiraah ada khilaf. Ijma' bacaan ada khilaf tak? Ada khilaf. Dah pun nak ikut siapa? Qalum, Duri, Kombo, Waras. Nah, Nafi', hak Anas. Jadi ikut Nafi', mungkin direct siapa Rasulullah. Boleh tak gitu? Boleh tak? Tak boleh. Walhasil fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau mu bukan ulama, ikut ulama. Dia gitu. Tapi ulama kata siapa pun tak wajib ikut mazhab ni, hanya pandangan ulama. Dia pandai sendiri tak tu masalah. Tapi takut syaitan kata mu pandai dah. Tak ikut ulama. Dia jadi anak buah syaitan. Apa hukum orang yang perempuan memperdengarkan bacaan Quran pada laki-laki Nabi niat nak belajar? Contohnya macam dalam TV rancangan Mari Bertaranum. Sebaik-baiknya jangan masuk. Kalau kita nak belajar, dimaafkan kita dengan guru laki-laki, tak ada masalah. Sebab guru kita saja yang dengar. Pergi kat orang ngajar walaupun guru laki-laki boleh. Kalau seorang sama seorang tok guru, puan boleh kena duduk dalam tabir. Faham tak? Jangan buka tabir seorang sama seorang. Yang boleh buka tabir ni muslimat ramai, tok guru seorang. Boleh kan? Sebab dia tak ada fitnah. Jangan seorang sama seorang buat benda duduk ngaji Quran bawah. Faham tak? Tak boleh buat gitu. Walaupun betul tapi takut fitnah. Takut syaitan jatuh. Kena ada tabir. Jadi kalau taranung berlagu-lagu di dalam TV ni tak apa jamin dah. Ada kau yang haram, kita kata keras pula dah. Jadi syadud zara'i tak sah dah. Tak sah dah. Sebab apa? Sebab orang perempuan kan. Suara dia walaupun dibaca benda-benda selawat ke apa, memang orang sedap galik dengar. Leni orang puang marhaban. Lelaki tak laku dah ni, cukup kepala. Dulu kan orang cukup kepala cucu, orang panggil kumpulan marhaban. Haji Mahmud. Panggil al-jannatu wa na'imuha. Dak dah. Leni set awet pula 19 tahun macam. Dah. Ayah haji belakang. Allah belakang. Ada apa lagi? Hukumnya haram. Ni ulama kata kita tak pandai hukum. Ni patah larat. Budak-budak muda awet puang pula barhabang. Kok macam molek tapi tak comel. Tak cukup dah pada cucu Haji Mamu, cukup pada Haji Mamu terus.